penyakit LGBT ditulis dalam Al-Quran. Innakum la ta'tuna rijala syahwatan min dunin nisa. Kalian mendatangi laki-laki bersyahwat tak mau pada perempuan. Hukumannya ditulis dalam Quran. Ja'alna 'aliyaha safilaha. Kami jadikan yang bawah naik ke atas, yang atas bawah turun ke bawah. Amtarna 'alaihim bihijaratin min sijilin mandud. Kami hujani mereka dengan batu dari api neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya Abdul Basit selaku moderator anda hari ini. Yang dihormati, bersama saya hari ini selaku panel kita pada hari ini, Kalish, ya, dan penonton-penonton yang menonton forum hari ini. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah diberi, terutamanya nikmat Islam dan iman. Dan syukur juga kita pada hari ini kerana telah diizinkan olehnya melakukan forum kali ini. Okey. Forum hari ini membincangkan berkenaan LGBT. Sekarang LGBT ni semakin berleluasa, sering kita dengar di media-media sosial. Okey, penonton-penonton yang dihormati sekalian, sebelum kita memulakan bincangan ni, awal-awal kita kena kenal dulu apa itu LGBT. Okey, Kalis, selaku panel kita boleh terangkan apakah itu LGBT dan sejak bila dan apakah sejarah berkenaan LGBT ini? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan moderator kita pada hari ini, iaitu Basit. Jadi seperti mana yang semua sudah tahu, kita akan membincangkan mengenai LGBT. Jadi apakah itu LGBT? Secara definisinya, LGBT ini dibahagikan beberapa perkataan, kan? LGBT. Apakah L tu, G, B dan T tu? Secara umumnya L tu ialah lesbian. Lesbian ni merujuk kepada daya tarikan seksual wanita pada wanita. Okey. Yang kedua, gay. Okey, gay ni dia secara umumnya maksudnya meluas sikit. Gay ni lebih kepada homoseksual, iaitu tarikan seksual kepada sesama jenis. Tidak kira lah lelaki sama lelaki ataupun perempuan sesama perempuan. So macam lesbian ini dia tertumpu kepada perempuan sahaja, tapi gay ini dia lebih terbuka. Maksudnya dia pada awal-awal datang, sebab gay ini pada mula-mula datangnya homoseksual ni lelaki dengan lelaki sahaja, sebelum adanya perempuan dengan perempuan. Terus sebab itu gay ini lebih terbuka. Kerana apa? Kerana dia tidak menumpukan kepada lelaki, tetapi lebih terbuka sesama jenis lah maksudnya. Yang seterusnya B. Maafkan saya, tersilap. Okay. B ni ialah merujuk kepada bisexual. Bisexual ni kita dengar perkataan ni kita dah tahu, iaitu tarikan seksual kepada dua jantina. Maksudnya lelaki atau perempuan yang mempunyai keinginan seksual kepada kedua-dua jantina. Maksudnya dia ingin melakukan seksual dengan lelaki, dengan perempuan bersama. Jadi macam kita selalu dengar pelik lah kan, dia suka kat lelaki, dia suka kat perempuan. So sepatutnya benda ni tak perlu ada lah. Yang seterusnya, akhir sekali, LGBT, transgender. Okey, dengan perkataan trans pun kita dah tahu, bertukar. So maksudnya ditukarkan jantina dia daripada lelaki kepada perempuan, kepada perempuan kepada lelaki. Jadi di situ kita selalunya kita dengar dalam konteks negara kita lah kan, maknya, pengkit, pondan, itu semua transgender lah itu. Kita selalu dengar rasanya lelaki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi lelaki. Macam sepatutnya benda tu tak ada dalam diri kita lah, kerana ia bukan sesuatu yang fitrah pun dalam diri kita. Jadi sekarang kita sudah tahu apakah itu, sedikit mengenai LGBT. Baiklah, saya akan menerangkan sejarah ni pula. Menurut Islam, dalam sejarah, dalam sirah Nabi Lut, terdapat kaumnya merupakan
yang suka sama jenis melakukan hubungan sesama jenis, iaitu homoseksual lah. Jadi Nabi Lut ni diutuskan kepada kaumnya untuk mengajak dan mendakwah supaya kembali kepada jalan asal. Tetapi mereka menggelak-gelakkannya. Nabi Lut ini sering membawa wanita-wanita yang cantik kepada lelaki untuk mengajak mereka mengahwini dan perempuan tersebut supaya kembali kepada fitrah asal. Tetapi apa yang kaum Nabi Lut cakap kepada dia, Nabi Lut, kamu sudah tahu apa yang kami inginkan. Kami inginkan lelaki, bukannya perempuan. Jadi mengapa kamu bawa perempuan kepada kami? So di situ kita nampak betapa ego besar kepalanya kaum Nabi Lut ni, dan betapa tidak normalnya mereka. Sehingga kan satu hari itu malaikat Jibril datang ke rumah Nabi Lut. Malaikat Jibril ini dia menyerupai seorang lelaki yang sangat tampan. Jadi di situ dia datang kepada rumah dan tidak tahu dia siapa kan, tidak dia tadi diketahui oleh penduduk. Tapi yang sebarkannya ialah isterinya sendiri. Bila semua orang datang, semua orang dah tahu datang sebab apa? Rebut lelaki yang handsome lah kan. Dia orang suka kat lelaki mesti cari yang handsome, yang mempunyai good looking. Macam kita pun cari yang good looking, dia orang pun nak yang good looking juga kan. So di situ dia orang datang. Tapi apa yang terjadi, mereka dibutakan oleh malaikat Jibril itu sendiri. Dan malaikat datang supaya apa? Supaya memberitahu pada Nabi Lut supaya untuk mereka berpindah, kerana Allah ingin mengazab kaum Nabi Lut. Setelah beberapa tahun lamanya Nabi Lut mengajak, tapi mereka tak ada langsung mengajak, meninggalkan perbuatan yang sangat keji itu. Tidak boleh dibayangkan bagaimana lelaki melakukan hubungan seksual bersama lelaki. Kalian semua tidak boleh bayangkan kan? Jadi di situ apabila Nabi Lut meninggalkan, Allah mengarahkan supaya Nabi Lut tidak memusingkan badannya ke belakang ketika perjalanan larikan diri itu ataupun meninggalkan kota Sadam tersebut. Kerana apa? Kerana azabnya sungguh ngeri. Dan apa kesannya azab itu berlaku, dan apa yang ada masa sekarang ni? Laut mati. Kerana Allah menabalikkan bumi Sadam itu terbalik dan menjadi sebuah tasik. Kerana apa? Kerana menunjuk betapa dahsyatnya azab Allah SWT kepada kaum Nabi Lut yang melakukan perbuatan sorcery. Ialah perbuatan yang tak normal kan. Jadi itu sedikit sirah mengenai hubungan sesama jenis ni pada zaman dahululah. Jadi pada zaman yang moden ini juga banyak juga pada mula-mulanya dia tidak diterima. Bahkan dekat belah barat sendiri pun tidak menerima perbuatan ini pada awalnya. Pada awal tahun 19 kan, maksudnya 1900, hanya yang diterima itu gay sahaja. Maksudnya hubungan sesama jenis antara lelaki dengan lelaki. Itu pun pada awalnya hanya golongan minoriti, dan sampai satu tahap nama tu sudah jadi publishkan dan boleh diterima pada umum. Nak masukkannya pada awal-awalnya benda itu bukan fitrah, tapi dibawa masuk sendiri. Dibawa masuk dan akhirnya diterima oleh golongan barat sendiri. Golongan barat sendiri yang sekarang sedang menyokong LGBT, memperjuangkan LGBT, pada awalnya tidak menerima benda ni. Dan kemudian mulalah masuk lesbian, hubungan sesama perempuan dengan perempuan. Nak menunjukkan kat sini pada awalnya dia tidak normal pun sebenarnya, kerana dia orang tak terima. Dan bila dah terima, masuk sedikit-sedikit, maka adalah bisexual dan transgender. Mereka dan menunjukkan betapa peliknya manusia ini berkeinginan untuk menjadi yang luar daripada fitrahnya. Kerana Allah telah menciptakan lelaki dan perempuan untuk bersama. Maksudnya lelaki menyukai perempuan dan perempuan menyukai lelaki. Tetapi kenapa kita harus menyukai sesama jenis, dan mengapa kita juga adanya berlaku pertukaran jantina? Kerana apa? Allah dah menetapkan sesuatunya, mesti ada hikmahnya. Mungkinlah ada orang kata, ya saya ustaz, saya ni lelaki tapi jiwa saya ni perempuan, saya sangat jadi perempuan. Cuba bersama diri balik, kenapa kita nak jadi perempuan macam tu? Ada je lelaki yang kat sana lembut macam perempuan, tapi hatinya tetap rasa lelaki. Jadi kita harus menerima benda tersebut. Kerana apa? Ada hikmah di sebaliknya. Memang ada kajian sains menunjukkan bahawa
seorang lelaki ni boleh memiliki hormon perempuan secara berlebihan, tapi tidak boleh dijadikan alasan untuk kita mengubah apa nama itu, normal kita, apa fitrah kita, disebabkan alasan macam itu. Kerana Allah, kerana apa? Allah kena menjadikan manusia ini pelbagai kaum dan semuanya. Okey, jadi di situlah sedikit sejarah dan apakah itu LGBT di Malaysia. Jadi saya harap apa itu menjawab soalan pada hari ini. Okey, penonton-penonton sekalian, selepas Khalis menceritakan berkenaan LGBT ini, kita dapat tahu perbuatan ini sungguh bercanggah dengan syarak. Sebelum kita melanjutkan ke soalan yang seterusnya, saya ingin memaparkan isu-isu yang baru-baru ini berlaku tergempar, iaitu perarakan yang berlaku di dalam Malaysia ni, perarakan LGBT ya Khalis. Ya. Jadi persoalannya, bagaimanakah dia boleh menjadi satu racun kepada umat, dan mengapa yang menyebabkan merosakkan generasi yang akan datang untuk LGBT? Jadi alhamdulillah, terima kasih tuan moderator kita pada hari ini. Jadi soalan yang kedua yang ditanyakan mengenai kenapa LGBT ni boleh jadi racun kepada umat kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah menerangkan bahawa LGBT, perbuatan hubungan sesama jenis atau perbuatan Nabi Lut ini sangat dikeji dan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Muhammad SAW juga bersabda dalam hadisnya, Allah melaknat sesiapa yang mendatangi binatang, dan Allah melaknat sesiapa yang melakukan perbuatan Nabi Lut dan melakukan perbuatan Nabi Lut. Okey, maksudnya di sini Allah melaknat perbuatan Nabi Lut itu dan siapa yang membuat perbuatan itu. Jadi jika kita tahu dilaknat oleh Allah ni, maksudnya perbuatan itu haram dan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Jadi apabila generasi kita ni melakukan perkara yang dilaknat dan diharamkan oleh syarak, ia sekaligus dapat merosakkan jiwa kita, jiwa masyarakat kita. Jadi kita boleh tengok pada hari ini betapa ramainya manusia, sedihnya sendiri umat Islam sendiri yang menyokong perbuatan LGBT tersebut. Jadi di manakah terletaknya iman mereka memakai tudung tetapi menyokong LGBT? Jadi sesuatu benda yang tidak sepatutnya ada. Kerana apa? Betul. Kerana sekarang ini LGBT ni sesuatu yang bercanggah dengan fitrah. Memang tak pernah ada dalam fitrah manusia ini lelaki menyukai lelaki dan perempuan menyukai perempuan. Tak sepatutnya ada benda tersebut. Kerana apa? Jika benda ini diteruskan, pada satu tahap ia akan menyebabkan kerosakan fikiran kepada umat kita, kepada anak muda kita pada hari ini. Kerana apa? Jika kerana maafkan saya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, jika anak muda teruskan dengan perbuatan LGBT tersebut, mereka sekaligus merosakkan masa depan mereka sendiri. Kerana apa? Hubungan ini boleh mendatangkan pelbagai penyakit, ya, seperti HIV, AIDS. Selain itu, hubungan ini juga dapat merosakkan akal fikiran kita. Akal fikiran kita ini terdapat satu hormon yang merangsang untuk ni, dan hormon itu terangsang apabila kita melakukan hubungan ataupun berasmara dengan pasangan kita. Tapi kalau kita melakukan hubungan dengan yang sama jenis, benda tu akan merosakkan set minded kita dan sekaligus akan merosakkan fitrah kita. Kita boleh juga mengatakan bahawa dengan hubungan ini akan menyebabkan kekurangannya populasi manusia. Kerana apa? Hubungan sesama jenis memang tidak akan dapat anak. Jadi macam mana nak berkembangnya umat Islam, anak muda kita hari ini, jika umat Islam sendiri menyokong perbuatan tersebut? Jadi tidak wajarlah perbuatan itu ada dalam masyarakat kita pada hari ini, dan wajarnya ia dihilangkan ataupun dicegah lebih awal. Kerana apa? Anak muda hari ini mudah terdedah dengan perkara-perkara tersebut di media sosial ada, di internet, dan mereka mudah-mudah je untuk mencari.
Kadang-kadang mereka membaca ataupun tengok drama luar negara kan, dia orang terpengaruh. Ya, betul, terpengaruh. Dia orang tengok, oh, perempuan cium perempuan, benda biasa dalam drama. Dia orang pun nak try. Bila nak try tu, dia orang rasa suka pula, dan dia orang nak buat lagi. Perbuatan ni normal. Ya, betul. Dia orang nak buat lagi. Last dia orang hilang rasa fitrah itu tersebut. Jadi benda ni sangat merisaukan kita sekarang ini. Jadi di situlah betapa bahayanya LGBT, bukan setakat kepada umat Islam, tapi seluruh manusia. Kerana apa? Tiada istilah hak asasi bagi perbuatan yang menyalahi fitrah. Kerana apa? Fitrah manusia ialah untuk menyukai sesama jenis, menyukai berlawan jenis. Maksudnya lelaki menyukai perempuan, perempuan menyukai lelaki. Tetapi apabila berlakunya hubungan sesama jenis dan berlakunya pertukaran gender semua ini, ia menunjukkan betapa manusia ini sudah bercanggah dan pemikiran mereka sudah tidak lagi waras. Jadi itulah demikian betapa bahayanya LGBT kepada umat manusia. Jadi saya serahkan kepada panel moderator kita pada hari ini. Terima kasih Khalis, sangat menjawab persoalannya tadi. Sayu hati saya terdengar tadi Khalis menceritakan anak-anak muda kita beragama Islam mensupport LGBT ni, bertudung, join perarakan yang baru-baru ni Jadi persoalan yang terakhir ni, boleh kongsikan beberapa langkah untuk mengatasinya untuk pemuda-pemuda sekarang ni untuk mencegah perbuatan LGBT? Baiklah, terima kasih. Satu soalan yang sangat menarik dan sangat penting kepada kita pada hari ini. Bagaimana kita untuk mencegah perbuatan LGBT yang sedang berlaku, yang sedang berleluasa di Malaysia kita sekarang ini. Jadi pertama kalinya perkara ini dapat dibendung daripada awal, pendidikan awal lagi. Jadi ibu bapa lah yang memainkan peranan yang penting dalam mencorakkan anak-anaknya supaya tidak terjebak dengan LGBT ini. Ibu bapa wajarlah sentiasa mengawasi telefon pintar anak-anak mereka supaya mereka tidak melayari internet ataupun menyertai permainan video ataupun tengok drama yang menjurus kepada LGBT ini. Jadi sekaligus mereka tidak terdedah pada LGBT, di samping boleh menyemai perasaan fitrah asal manusia dalam jiwa mereka. Selain itu, ibu bapa juga wajarlah mendidik anak-anak mereka dengan mengajak mereka supaya membenci perbuatan LGBT ini. Kerana apa? Ibu bapa sahajalah merupakan pendidik yang paling dekat, orang yang paling dekat dengan anak-anak mereka. Pak kata pepatah, meletup buluh biarlah daripada rembunya. Apabila anak ini daripada kecil sudah dididik supaya membenci LGBT dan tidak mengetahui berdasar perkataan itu, jadi mereka sudah terbiasa untuk membenci perkara tersebut. Sekaligus apabila mereka meningkat remaja, mereka lebih sukar untuk digoda ataupun mudah dimakan oleh satu syaitan ataupun makan oleh godaan kawan-kawan pengaruh rakan sebaya, dipengaruhi oleh rakan sebaya untuk terlibat dalam perkara tersebut kerana mereka sudah mendapatkan pendidikan awal. Seterusnya, saya ingin menekankan supaya pihak kerajaan ataupun pihak agensi luar NGO ke mana-mana supaya mengadakan kempen membatras LGBT ni. Tidak kiralah di mana-mana ke, di surau ke, di kerja-kerja tempat pun, kampung, sudah patutnya ada kempen kesedaran tersebut. Di daerah ke, bukan setakat majlis agama saja, mungkin NGO ataupun mana-mana majlis sukan negeri pun boleh kan, kerana benda tu pun berkait rapat juga dengan fitrah manusia kan. Majlis belia dan sukan kan, belia pada hari ini pun ramai juga yang terlibat dengan pergerakan LGBT ni. Betul. Jadi bila kempen ni sering dilakukan, jadi orang lebih tahu bahawa LGBT ni benda yang salah, tak sepatutnya ada kat dalam masyarakat kita kan. So sebenarnya itu salah satu cara yang terbaik dan wajar dilakukan dan mudah kan, kerana kempen ni boleh dilakukan ceramah ataupun mana-mana poster kan. Sekarang banyak benda yang dah mudah, ada benda di ujung jari saja kan, boleh search je ataupun boleh adanya
kempen YouTube ke TikTok. Sekarang TikTok pun dah famous, dah ramai orang upload kat TikTok kan. So kat situ kita boleh menjadi satu platform untuk kita kongsikan ilmu mengenai LGBT. Dan akhir sekali kat kerajaan sendirilah wajarnya mengetatkan undang-undang mengenai LGBT ni. Jadi sepatutnya kerajaan mengharamkan perbuatan tersebut dan tidak sesekali menerima masuk perkara tersebut. Kerana apa? Benda ini tidak boleh lagi dibincangkan mengenainya. Benda ini memang dah sepakat fakta ulama mengatakan benda ini haram. Dan benda tu memang bersalahan dengan fitrah manusia kan. So kenapa kita harus lagi mengatakan kita perlu memfikirkan hak asasi manusia? Kerana apa? Itu sudah melanggar fitrah dan tidak ada kena-mengena dengan hak asasi manusia. Jadi pihak kerajaan sewajarnya mengetatkan undang-undang dan mencari ataupun mencegah lebih awal. Maksudnya jika ada sekecil-kecil lagi dah ada unsur-unsur LGBT ini sudah dirawat, seperti memberi arahan kepada pihak-pihak yang macam kat sekolah ataupun kat kolej, apabila adanya unsur-unsur tersebut diberikan kuliah terus supaya mereka lebih insaf. Dan apabila undang-undang ni diperketatkan dan manusia lebih takut, rakyat lebih takut untuk melakukan hubungan yang salah ni, hubungan yang sosok ini, sekaligus dapat mengurangkan LGBT di negara kita dan akhirnya berjaya menyelamatkan anak muda kita, generasi akan datang daripada perbuatan yang terkutuk ini. Jadi harapnya perkongsian saya daripada hari ini dapat menjawab soalan anda dan bermanfaat kepada kalian semua. Terima kasih Khalis atas pencerahan yang tadinya. Harapnya pencerahan tadi menjawab persoalan-persoalan penonton. Sebelum mengakhiri forum ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan memohon maaf atas segala kekurangan. Itu saja daripada kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.